Semakin jauh aku renungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, member yang sudi setia dengan channel ini di Ibn Rijal. Kali ini saya keluar dengan satu siri yang baru lagi. Kerap siri baru tu, siri lama selalu buat sat-sat. Sebelum ni saya cuba menghasilkan satu video masakan. Dua tiga orang kawan kata kena buat satu video masak, tengok try. Saya try lah kan. Bila saya try, dia pun kata ni macam sugu lah. Tak apalah, tapi saya rasa macam sekali tu je kot. Saya tak reti. Ada orang komen kata video masak tapi buat serius sangat. Tak reti, kita bukan reti semua benda, saja nak try lah. Tapi saya tak delete kot video tu, sebagai kenangan. Dalam siri kali ini saya nak bawa kepada tuan-tuan tentang sebuah karya masterpiece, sebuah karya agung dalam dunia kemelayuan, kesejarahan, pengkisahan, pertuturan, yang disebut sebagai karya Sulatus Salatin. Dalam siri ini saya nak bawa kepada tuan-tuan satu demi satu cerita yang termuat di dalam kisah, di dalam kitab Sulatus Salatin. Dan kisah itu saya akan ceritakan satu kisah, satu episod. Kenapa saya ceritakan kisah ini? Kerana yang pertamanya agar budaya, sejarah, pengkisahan itu tidak luput di telan zaman. Keduanya kita boleh ambil sebagai iktibar. Sebab dia benar ataupun ia mitos, itu bab yang lain. Tetapi kita boleh ambil sebagai ini adalah karya tradisi Melayu kita dahulu, yang mana karya ini telah siap ditulis dalam tahun 1020 Hijrah pada 12 Rabiul Awal. Penggunaan gaya-gaya bahasa dalam kisah, dalam sejarah hikayat Sulatus Salatin ini sangat menarik. Saya sangat suka. Tetapi cara saya membawakan kisah-kisah itu selepas ini adalah bersifat dengan gaya bahasa yang lebih santai, yang lebih moden. Kerana tujuan utamanya adalah untuk menyampaikan kepada generasi hari ini, inilah kisah-kisah yang diceritakan oleh nenek moyang kita dahulu, yang dibukukan. Itu tujuannya. Dan sepanjang siri ini nanti, tuan-tuan akan dapat saksikan satu demi satu episod. Saya cuba bawakan kisah tentang Raja Chulan, kisah tentang Mahameru, Si Guntang, tentang Hang Tuah, tentang Hang Nadim. Banyak kisah-kisah yang akan cuba saya sampaikan. Meskipun saya tidak bermaksud untuk menyampaikan kesemua kisah kerana banyak. Mungkin dalam 5-6 kisah pun sudah memadai. Dan kita akan tengok respon penonton nanti macam mana. Kalau menarik, kita akan tambah. Kalau tidak, kita akan buat siri lain. Itu seperti selalulah saya punya kaedah dan cara saya. Dan saya fikir karya ini perlu kita didik untuk bawa dan simpan di hati sebagai sebuah kisah rakyat, sebagai sebuah kisah hikayat dan catatan-catatan sejarah yang termuat di dalam pengkisahan sejarah nenek moyang kita dahulu. Sulatus Salatin itu sendiri bermaksud perturunan para raja. Kisah-kisah keturunan para raja, yang mana kitab ini dia menceritakan tentang susur galur sejarah Kesultanan Melayu-Melayu, kisah yang berlaku di sekitarnya. Meskipun kita tidak nafikan kemungkinan ada mitos ataupun ada unsur tokoh tambah, itu satu bab yang lain. Ini dalam siri ini saya lebih nak fokus kepada perbincangan secara naratif, cerita. Satu episod, satu cerita, yang mana tuan-tuan boleh buka dan dengar dan hayati kisah-kisah Melayu dahulu. Tuan-tuan boleh bagi anak-anak tuan-tuan dengar sebelum mereka tidur, sebagai pengkisahan, sebagai ini cerita-cerita kita dulu. Sebab kita kecil-kecil dulu tuan-tuan, saya tak pasti tuan-tuan macam mana, tapi kalau saya kecil-kecil dulu sebelum tidur memang mak duk cerita tentang gajah lah, cerita tentang kancil lah. Budaya itu masih ada zaman saya kecil. Sekarang saya tak pasti macam mana.
kita bimbang tugas yang menyampaikan cerita itu telah diambil alih oleh YouTube. Ini pun YouTube juga. Tapi maksud saya di sudut itulah, bermaksud sudut cerita-cerita sejarah, cerita-cerita rakyat. Dulu saya dengar daripada mak saya lah, Badang apa semua tu. Kita bimbang cerita itu akan ditelan zaman. Maka saya fikir ini sebagai satu usaha untuk kita refresh semula kisah-kisah yang ditulis oleh nenek moyang kita dahulu, untuk kita menyampaikan kepada masyarakat, dan agar dengan termuatnya video ini nanti dia dapat menjadi rujukan juga sebagai perkesahan-perkesahan yang dia telah ditulis oleh orang Melayu dahulu. Kemenarikan mereka, lorekkan bahasa mereka, pertuturan mereka, kesenian mereka, kreativiti yang ada pada karya-karya tersebut, yang saya fikir cukup menarik. Dan ada satu dua perkaitan dengan kisah-kisah yang termuat dalam filem-filem moden yang saya fikir mungkin ada sebahagiannya yang disengajakan ataupun tanpa sengaja. Pokoknya ada yang kena-mengena, seperti mana nanti kisah yang akan saya ceritakan nanti ini. Dan sebagai membuktikan kisah ini dia bukan sekadar sejarah, tetapi fokus utamanya adalah untuk mengkisahkan tentang para raja. Sebab kalau kita baca di dalam hikayat Suratul Salatun itu, dia banyak pada permulaan bab sebelum memulakan cerita dia akan sebut tentang raja itu asal mana, negeri mana, dengan ayat-ayat yang macam apa nama disebut satu-satu tu menariklah ya. Macam dia kata, inilah sebuah kisah negeri tanah Andalas yang bernama Palembang. Rajanya bernama Demang Lebar Daun, asal keturunan anak cucu Raja Syuran. Dia sebelum dia bermula tu dia akan cerita asal keturunan dulu. Dan dalam bab yang lain dia sebut, tersebut di negeri Siak, sebuah negeri besar, dan rajanya daripada anak Raja Pagaruyung, asal daripada negeri Saperba yang turun dari bukit Seguntang Mahameru. Dia nak start cerita tu, dia cerita asal dulu. Macam tu jalan cerita dia. Okey. Menarik sebab dia menceritakan keturunan dahulu. Kalau kita boleh kaji dari sudut akademik pun menarik juga. Kalau kita buka dalam kitab yang original, permulaan kisahnya itu dia start dengan perkataan masailah. Kan masailah. Dia kata bagaimana kitab ini dia ditulis dalam 12 Rabiul Awal tahun 1020. Kalau kita tengok, menurut para pengkaji macam pengkaji-pengkaji di Universiti Malaya, para profesor tu menyebutkan kemungkinan besar kitab ini ditulis di Johor. Iaitu setelah mana kerajaan Melaka diusir, diserang Portugis, mereka pergi ke Bentan kan. Kemudian diusir lagi oleh Portugis, diserang lagi, maka dia berhijrah ke Johor pula. Masa itulah ditulisnya kitab ini sebagai kenang-kenangan agar anak cucu mereka tidak melupai kisah para raja mereka. So satu pengkisahan yang saya kira menarik dalam kisah sejarah ini. Saya sebutkan kat sini permulaan cerita, ada ayat dia macam mana kan. Tersebut sebuah negeri, bukan yang tu. Yang tu cerita dah bermula. Ini pendahuluan mula-mula sekali kan. Dia bunyi macam ni tau. Masailah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahmat Allah atasnya dan atas segala sahabatnya. Kisah bermula pada 12 Rabiul Awal pada hari Ahad tahun 1020 Hijrah pada waktu duha, pada zaman pemerintahan Paduka Seri Sultan Alauddin Rayat Shah yang bernegeri di Pasir Raja. Datang Seri Narawangsa yang bernama Tun Bambang, anak negeri agar Raja Fatani, menjunjung titah yang dipertuan di hilir, titah yang maha mulia. Hamba minta diperbuatkan hikayat pada bendahara tentang perturun segala raja-raja Melayu dan istiadatnya, supaya didengar oleh anak cucu kita yang kemudian dari kita, dan diketahuinya lah segala perkataan syahdan beroleh faedahlah itu daripadanya. Permulaan rangkap dia itu. Okay. Tapi tak apalah, saya tak merujuk yang ni. Saya akan merujuk yang ni. Tetapi pengkisahan yang akan saya sampaikan nanti itu tidak berbahasa beginilah. Saya akan sampaikan dalam bahasa yang moden, dalam bahasa yang santai. Kerana tujuan saya adalah untuk agar cerita itu segar di dalam ingatan kita. Kisah-kisah klasik, kisah-kisah lama yang telah berusia beberapa ratus tahun, ribuan tahun, yang telah tertulis dahulunya. Jadi teruskan support channel ini. Saya akan bawakan siri ini bermula episod lepas ni.
Kita akan mulakan dengan kisah yang pertama, kisah yang kedua, kisah yang ketiga. Tengok dah dulu. Mungkin dalam 3, 4, 5 episod dulu. Saya nak tengok macam mana respon audience. Kalau menarik, kalau gamat, kita akan teruskan dengan kisah-kisah seterusnya. Kalau tidak, saya akan berhenti dan tukar tajuk lain. Saya cuba cari siri lain. Tapi saya fikir kisah ini menarik untuk kita pedomankan dan kita simpan di hati agar berbekas. Kerana ini adalah kisah tulisan nenek moyang kita. Hikayat Solatus Salatin, siri baru. Assalamualaikum.